Bagi saya pun dia adalah Perdana Menteri paling celaka lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sekali lagi Ambo dapat tetamu istimewa di channel YouTube Ambo Jemaah Share. Jadi kepada sesiapa yang baru masuk ke channel ni, Ambo Jemaah Share, dan kalau boleh subscribe channel Ambo. Jadi hari ini kita bersama dengan YB Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, dan juga mantan Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi kita ucap terima kasih YB dapat santai di, kalau Kelantan dipanggil Jemur ke? Jemur ke? Jemur ke? Tempat berjemur. Oh, untuk makluman YB kita ni dia berdarah Kelantan. Dia 03. Jadi dia boleh belilah tanah di Kelantan. Lahir di Kelantan. Lahir di Kelantan. Jadi DNA Kelantan tu adalah. Darah tu tak tahulah. juga mantan darah PAH. Okey, sempena kita bercakap pasal PAH ni, YB, saya buat satu rancangan 5 soalan jagu. Jadi soalan pertama, soalan cupu mah. Kalau dulu kita lihatlah sebelum PRU yang ke-15, Tuan Guru Haji Adi Awang yang kita kasihi ni, dia nak bawa RUU 355. Bila nak bawa RUU 355 tu, kononnya seperti ada halangan. Tak ada halangan lagi. Kononnya seperti ada halangan. Terus dia beritahu pada media, dia ajak rakyat untuk buat demo raksasa. Maknanya begitu aktif. Tetapi hari ni, bila dah jadi KJL, keluar pula satu pandangan daripada PAH, bagus Tugu Haji Adi, tak banyak songeh, diam. Jadi pada pandangan YB lah, kenapa RUU 355 ni dia berbeza? Masa jadi pembangkang dia aktif, masa jadi KJL dia sunyi. Jadi pandangan YB. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memahami bahawa dulu PAS sebagai pembangkang, dan pada satu ketika bersama dengan Pakatan Rakyat, dia nak cuba bezakan pendirian dia, khususnya dengan DAP lah, ya, untuk nak wujudkan ketegangan supaya akhirnya DAP itu akan tak selesa dengan adanya PAS dalam Pakatan Rakyat, dan konflik itu akan memberikan alasan untuk mereka meninggalkan Pakatan Rakyat. Maka itulah yang peranan RUU 355 itu, iaitu satu usaha untuk memecah belahkan di kalangan pembangkang, supaya akhirnya pada PRU yang ke-14, seperti mana yang kita tahu, PAS pun dah keluar daripada Pakatan Rakyat dan berlakunya 3 penjuru. Setelah PRU ke-14, kita dapati bahawa keadaan telah berubah, dan bila ianya berubah, maka peranan RUU 355 dah tidak penting lagi lah. Tak penting. Bagi PAS tak penting lagi lah, ya, kerana matlamat yang diinginkan oleh Haji Hadi daripada sejak 2013, dan khususnya selepas meninggalnya Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, iaitu untuk nak pecahkan Pakatan Rakyat dan keluar daripada Pakatan Rakyat dan wujudkan ketegangan dengan DAP, dan berdamping dengan UMNO telah pun tercapai. Maka ianya hanya sebagai satu alat yang mana yang bila kita lihat cara pembentangannya dulu pun agak pelik, ya, baca lepas tu duduk, kan. Lepas tu tak pernah dibentang, hanya sekadar membaca, dan bila bentang pun tak dibahas, ya. Nampak sangat ianya permainan dan wayang untuk mewujudkan ketegangan itu dan untuk menghasilkan satu kerjasama dan kesepakatan dengan UMNO. Ianya satu agama dipergunakan, ya, untuk kepentingan politik lah. Dia matlamat politiknya kita dah nampak daripada 2013 tu, yang wujud ketegangan dalam PAS pada ketika itu. Kemuncaknya ialah dengan menengahkan isu RUU 355 untuk nak tegangkan dengan Pakatan Rakyat dan DAP khususnya, dan isytiharkan semua sebagai musuh Islam, supaya keluar daripada Pakatan Rakyat dan akhirnya berdamping dengan UMNO. Itu pandangan politik saya lah.
bacaan politik saya. Kalau pandangan saya mudah saja. RU355 ni bukti PAS adalah khadam MCA. Itu pandangan saya lah. Okey, soalan yang kedua, Webi. Ya. Kita tengok di Twitter, di Facebook. Webi ni di antara menjadi satu tarikan kepada mantan Perdana Menteri. Jadi kita agak pelik lah. Seorang Perdana Menteri yang sepatutnya jadi negarawan, dia jadi raja lawak. Dan dia ni terpalit dengan isu rasuah. Yang kita peliknya, dalam Facebook dia agak hebat membuat lawak. Lucu lah, memang lucu. Makan super ring, lucu. Tapi bila masuk mahkamah tu, dia jadi macam budak nek. Air duduk. So, dan dia juga menggunakan medium hari ni menyerang YB daripada YB menjadi menteri lagi. Jadi, pada pandangan YB lah. Kenapa mantan negarawan, Perdana Menteri yang tak dapat tone ni, jadi macam ni? Saya rasa dia memang ada ramai penasihat-penasihat yang profesional yang membantunya untuk nak cuba mencorakkan satu image di kalangan rakyat jelata, iaitu nak tunjukkan bahawa dia istilah yang digunakan yang bosku, malu apa bosku dan sebagainya. Ini semua bukan satu benda yang dilakukan secara spontan ataupun secara kebetulan, tetapi mungkin berdasarkan kepada big data, kajian, dia dapati bahawa orang Malaysia kita ni dia suka benda yang santai. Dia suka benda yang lawak, dia suka benda yang santai. Lalu mula-mula bila dia buat tu pun orang pun rasa pelik, tapi lama-kelamaan tengok dia ada dia punya pengikut-pengikut yang beratus ribu akhirnya. Dan ianya menunjukkan keberkesanan pendekatan yang sebegitu rupa yang boleh dia lakukan apabila dia tidak lagi Perdana Menteri. Kerana kalau dia sebagai Perdana Menteri buat pendekatan yang sebegitu, memang orang akan nampak pelik lah kan. Tapi ini sebagai mantan Perdana Menteri yang dah tak ada kerja, melainkan sebagai ahli parlimen, dia boleh jadi sebagai pelawak, dan dia boleh cuba corakkan satu image yang disenangi dan disukai orang ramai, dan boleh mengalihkan pandangan masyarakat daripada isu-isu yang serius yang melibatkan dirinya, iaitu tuduhan-tuduhan rasuah, 1MDB lah, apalah. Dia dalam dia punya langsung dia tak sentuh, dan dia cuba akhirnya bila kes dia di ke mahkamah dan sebagainya, dia tak adalah bawa dalam dia punya image bosku ini, dan orang kadang-kadang tak dapat kaitkan dia yang bosku ni dengan yang kes 1MDB, dan permainan politik mereka sekarang ni sampai ke tahap di mana perbicaraannya pun sudah menjadi satu tanda tanya sejauh mana ianya akan dijalankan dengan tujuan untuk mensabitkan kesalahan yang sudah jelas dilakukannya, kerana kita dapati bahawa dalam kes perbicaraan tu memang semua nampak bukti-bukti jelas lah yang dia terlibat. Hanya sekarang ni dia punya defense dia, pembelaan dia ialah dia ditipu, dia sebagai Perdana Menteri Malaysia kena scam. Dia kena scam sampai berbilion-bilion ringgit yang bukan duit dia. Tu yang dia kena scam, tapi bukan dengan duit dia. Lalu persoalannya, kalau kena scam sekalipun, macam mana kamu gunakan duit? Scam masuk duit, bukan hilang duit. Masuk duit pada dirinya tu satu hal lah. Lepas tu bukan duit dia yang dia maknanya kalau duit negara, macam mana kamu boleh gunakan duit negara itu untuk mengikuti scam? Biasanya orang yang kena scam tu, dia duit dia yang kena curi kan, atau duit dia yang kena tipu. Lainlah kalau dia rompak kena scam, lepas tu dia rompak bank ke apa. Tapi ni dah lah, nombor satu dia gunakan duit negara, nombor dua dia pula dapat duit. Tu yang menjadi tanda tanya yang mungkin hanya pelawak boleh jawab lah. Lawak sedih tu. Lawak sedih pasal bagi rakyat. Duit rakyat bagi rakyat. Dan jangan lupa yang bila dia tempat-tempat dia kena serbu ratusan juta cash dalam rumahnya, bila dikumpulkan nilai harta yang lain, beg dan sebagainya yang berpuluh-puluh juta. Lalu ini semua bukan satu rekaan ataupun satu fitnah, tetapi ini memang merupakan fakta. Tetapi saya khawatirlah dengan perubahan politik yang sedang berlaku, di mana akhirnya
tak mungkin dia sokong Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri, lepas tu dia masuk penjara. Mestilah bila dia sokong Muhyiddin itu ada sebab ada harga dia. Ada dia punya agenda dia. Jadi dia sokong. Pada pandangan hamba lah, setelah Najib gagal menjadi pendekar Bugis, dia menjadi pelawak Bugis. Dan yang paling lawak bila dia tak jadi Perdana Menteri, dia begitu bising bila coklat dia disentuh. Sedangkan kita rakyat disentuh ni, dia buat main-main je. Jadi itulah yang paling lawak. Bila dia tak jadi Perdana Menteri, coklat yang dia bisingkan. Itulah lawak daripada pendekar Bugis. Tapi yang dia selalu kacau saya tu, saya pun tak tahu tu kenapa. Mungkin kerana saya pun ada tegur-tegur dia bila dia tweet kan, saya jawab dan sebagainya. Tak tahulah. Tapi maklumlah dia pun banyak masa sekarang. Dia nak tumpang glamour, baby. Okey, soalan yang seterusnya, baby. Ini kalau minggu lepas tiba-tiba ada satu poster keluar, orang hilang. Kali terakhir berjumpa duduk bersama dengan Perdana Menteri. Ini Dr. Mazhar. Ya. Kita sebelum ini dia di antara yang aktif berpolitik. Semua dia tak kenal. Tiba-tiba hari ni dia senyap dan bila keluar poster tu dia keluar. Nama YB disebut. Dia kata YB pernah tegur dia kalau nak bercakap politik masuk gelanggang politik. Jadi jangan salah guna jawatan sebagai mufti. Dan hari ni tiba-tiba seorang mufti yang dulu aktif berpolitik, sekarang ni kalau kita tengok FB dia dah mula nak share pasal kecantikan di Perlis. Tak ada langsung politik. Isu rasuah hari ni tak ada. Dia dengar cakap saya lah. Tapi dia dengar cakap selepas. Dia pasal dia semasa mengikut dia bawah PH dulu, dia merana. Dia merana. Dia rasa dia merana. Aku tak faham apa yang dia merana sangat. Kita pun tak faham. Dia kata umat Islam tak ditindas lah, dizalimi lah, merana lah, apalah. Tapi kita tengok macam biasa je. Dia pun okey. Dia pun okey. Dapat gaji okey. Dapat gaji, makan, hidup sihat, semua tak ada masalah. Buat program di Perlis okey. Dia buat sibuk pasal isu Zakir Naik. Zakir Naik kita tak hantar balik. Walaupun ada anggota pimpinan DAP secara peribadi, bukan atas nama parti, mendesak supaya kita hantar balik Zakir Naik, tapi kita tak layan. MIC pun ada. MIC pun ada. So apa isu kita pun tak faham ya. Dia macam memang saja nak mereka-reka dalam keadaan kesengsaraan yang teramat sangat ya. Lepas tu dia timbulkan isu LTTE, sedangkan apa yang kita minta daripada kerajaan India berhubung dengan Zakir Naik, kita minta benda yang sama daripada kerajaan Malaysia berhubung dengan LTTE. Iaitu kamu nak Zakir Naik ni dihantar balik ke India, kamu kata dia terlibat dengan keganasan, maka tunjuklah buktinya. Kalau ada buktinya, kita boleh pertimbangkan, kita boleh hantar dia balik kalau betul. Tapi kalau tak tunjuk buktinya, kamu nak kita hantar dia balik semata-mata kerana kamu tuduh begitu dengan tujuan nak tunjuk kerajaan India ni kuat Hindunya dan orang yang menegur agama Hindu dan sebagainya, maka akan dikenakan tindakan seperti terhadap Zakir Naik, maka kita tak boleh terima alasan begitu. Begitu juga dengan orang yang dituduh terlibat dengan LTTE. Kita pun minta dia sebagai adun daripada parti DAP yang ditahan atas SOSMA yang tidak ada bukti yang dikemukakan. Lalu kita guna hujah dan prinsip yang sama terhadap Zakir Naik, kita guna terhadap orang DAP yang dituduh LTTE juga. Malahan yang LTTE ni bukan yang memberi sumbangan kepada masyarakat Tamil India, bukan sekadar India daripada DAP. Sami Value pun pernah memberi berjuta. MIC pun ada. MIC pun pernah beri, tapi tak dikenakan tindakan. Lalu ni semua kita lihat sebagai tindakan-tindakan yang bermotif politik. Walaupun kita ni sebagai kerajaan ya. So kita sebagai kerajaan lagilah kita berhak untuk bertanya. Kan? Tapi bila kita timbulkan isu tu membela LTTE lah, sokong LTTE, awak cakap apa? Merapu. Tak layaklah awak sebagai mufti awak cakap begitu kan. Memfitnah orang. Sedangkan kita tak ada kata kita sokong LTTE. Kita hanya tanya orang yang dituduh menyokong LTTE dan keganasan LTTE itu, tunjuklah bukti. Pasal tu yang kes LTTE pun sebenarnya dia orang dah
surrender, dia dah menyerah kalah dan telah henti segala kegiatan mereka pada 2009 kan, kalau tak silap saya lah. Dan apa yang dikatakan kegiatan yang melibatkan pemimpin DAP itu adalah pada 2014 ya, so, untuk membantu masyarakat Tamil di Sri Lanka. Lalu apa yang kita tanya, bukan kita nak bela LTTE ke apa, tapi kita nak tanyalah orang yang dituduh, yang ditahan dan sebagainya tu ada ke buktinya. Kita nak tahu tu atas dasar keadilan lah. Biarlah kita adil tu terhadap orang Islam dan terhadap orang yang bukan Islam juga. Janganlah kita pilih kasih orang Islam, kita nak kena ada bukti lah, kamu tuduh terlibat dengan Al-Qaedah lah, inilah dan sebagainya, mana buktinya? Asobiyah. Manda ala Asobiyah. Kalau tanya dia saya, main politik. Kalau tanya saya, saya tengok dia ni seperti ahli agama yang diperdagangkan ataupun dipergunakan oleh orang politik. Sayanglah. Dia boneka lah kepada ahli politik, tapi hari ni dia dah macam pencen lah sebab benda yang nak buat tu dah berjaya. Dah tercapai. Dia kalau kita datang balik, dia akan merana dan sengsara kembali lah. Walaupun kita nak kena ingat dia sebenarnya Pakatan Rakyat dulu bersama dengan DAP, kita memerintah Selangor dah 10 tahun lebih. Dan lepas itu lepas 2018 kita masuk PH 2 tahun lagi. Ya, dah 12 tahun orang Islam, orang Melayu dekat Selangor tak ada pun mati ya. Malahan maju lagi. Masjid-masjid, surau-surau, tahfiz dan sebagainya semua berkembang dengan cukup hebatnya ya. Walaupun di bawah kerajaan Pakatan Rakyat dulu dan Pakatan Harapan sekarang yang terlibat dalam yang sama DAP. Sama je. Pulau Pinang tu stay DAP lagi. Juga. Ya, awak pun lah. Kesianlah aku. Itulah ahli agama yang dipergunakan yang membuatkan rakyat lagi pening, bukan memberi penerangan. Soalan yang sesungguhnya juga berkaitan dengan politik. Ini pelik sikit YB. Bila ahli sukan dia akan bersukan. Bila ahli memasak dia akan memasak. Tiba-tiba hari ni kita ada satu Perdana Menteri yang cakap tak minat berpolitik. Jadi kita rasa pelik lah. Seolah-olah gaji yang dibayar untuk berpolitik, menjaga politik negara ini tidak digunanya, dan dia pula memberi satu pandangan yang salah. Seolah-olah politik inilah yang menyebabkan negara itu kecak-kacir. Sedangkan kalau kita tengok di Indonesia, mengajak rakyatnya untuk mengenal politik, kerana dengan politik lah negara itu boleh berubah. Jadi tiba-tiba ada Perdana Menteri memberitahu dia tidak minat berpolitik. Jadi apa pandangan YB dengan Perdana Menteri yang kita miliki hari ini? Yang paling kuat main politik adalah dia. Kerana dia ambil kerajaan melalui pintu belakang. Tebuk atap. Terlalu tindakan yang khianat terhadap Perdana Menteri yang merupakan pemimpin dia, yang dia kata dia sanjung dan sebagainya, iaitu Tun Mahathir. Melalui tipu helah dan politik yang jahat lah dia politik ni sebenarnya tak semestinya jahat. Politik ni adalah soal kepimpinan dan pengurusan dan pentadbiran negara tapi corak politik yang dibawa oleh Muhyiddin, dan dia merupakan Perdana Menteri pintu belakang yang pertama dalam sejarah negara Malaysia, melakukan pengkhianatan secara jelas dan nyata, dan menghasilkan satu kerajaan yang begitu rapuh kerana majoriti pun masih tak tentu ada ataupun tidak. Kenapa kamu sanggup meletakkan negara dalam keadaan yang begitu terumbang-ambing politiknya, semata-mata kan kamu nak jadi Perdana Menteri lepas tu buat perangai nak tunjuk alim lah, inilah, ini semua mainan politik yang cukup jahat. Saya rasa Muhyiddin ni di antara pemimpin yang saya boleh kata memang jahat lah dari segi dia punya pendekatan dia, dari segi pewatakan dia, kepura-puraan dia dan sebagainya. Sekarang ni negara dalam keadaan yang tidak stabil kerana kamu ambil alih kerajaan melalui pintu belakang, melalui khianat dengan satu majoriti yang begitu tipis, dan kamu anggap bahawa kamu boleh perkukuhkan kedudukan kamu dengan sogokan. Sogokan yang dijalankan straight away. Ambil je kuasa terus sogok.
dengan jawatan menteri lah, timbalan menteri lah, buat kabinet yang sampai 70 lebih lah, duta bertaraf menteri lah, lepas tu jadi ketua GLC lah, apalah, semua nak sogok nak menangkan sokongan. Tapi kata tak nak politik. Tapi inilah politik yang khianat, yang politik yang jahat, yang tak pernah saya rasalah Perdana Menteri lain buat sampai ke tahap yang dia lakukan. Dah lah itu menjejaskan keadaan ekonomi negara. Ya, dalam keadaan kita menghadapi COVID ya. So ini memang satu suasana yang menunjukkan beliau seorang yang tidak bertanggungjawab sama sekali ya. Bagi saya lah. Bagi saya pun dia adalah Perdana Menteri paling celaka lah. Sebab babi dia dulu cakap takkan kembali kepada UMNO. Seolah-olah bersumpah. Dia juga dulu cakap UMNO perompak, penyamun. Pas ni parti ajaran sesat. Bercium mulut dengan UMNO. Tapi hari ni tengoklah betapa celakanya. Dia bersama hanya untuk dia jadi Perdana Menteri dan dia tikam Tun Dr. Mahathir yang ambil dia ketika dia dibuang oleh Najib. Sekarang ni dia sama Najib dan juga Zahid. Itulah pada pandangan saya, suka atau tidak, itulah Perdana Menteri yang paling celaka dalam sejarah yang saya kenal. Jadi soalan yang terakhir, baby, hari ini kita dihidangkan satu suasana politik yang agak celaru. Kalau bulan 3 itu, kita rasa inilah filem yang paling hebat. Kejap situ, kejap sini, lompat sana, lompat sini, kejap ke sana, kejap ke sini, kejap ke sana. Jadi kita pun nak tahu lah sedikit lah, mungkin ada yang tak boleh dikongsikan, tapi untuk sedikit kami yang kat bawah ni, apa yang kami nak buat, perkembangan politik hari ni, baby. InsyaAllah ianya merupakan satu kewajipan bagi kita untuk mengusahakan sedaya upaya dapat balik kerajaan. InsyaAllah, amin. Kerana itulah mandat yang rakyat telah berikan ya. Dia melalui PRU ke-18 kita telah hilang hasil daripada pengkhianatan ya. Ada yang nak cuba pertahankan tindakan Muhyiddin dengan mengatakan bahawa berlakunya perubahan itu oleh kerana Tun Mahathir letak jawatan. Sebenarnya Perdana Menteri letak jawatan ni perkara biasa. Zaman Tun Mahathir dulu, Tun letak jawatan, Pak Lah ambil alih. Bila Pak Lah letak jawatan, Najib ambil alih. Dia selagi mana BN itu tak berpecah, maka pertukaran Perdana Menteri itu boleh berlaku dengan parti yang memerintah itu terus meneruskan kerajaan itu. Kita tidak dapat melakukan itu oleh kerana Muhyiddin dengan Azmin telah keluar. Jadi, kalau kiranya mereka tidak khianat, maka kita boleh panggil mesyuarat Majlis Presiden di kalangan kita, termasuk dengan Tun sekali, dan kita bincanglah. Okeylah, Tun dah letak jawatan, dia dah tak nak pegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Sekarang ni kita sebagai PH, kita bincang siapa akan ganti Tun Mahathir ya. Itu sepatutnya apa yang berlaku. Tapi tak boleh berlaku begitu oleh kerana berlakunya pengkhianatan, iaitu lompatnya Muhyiddin dan lompatnya Azmin ya. Maka untuk mengatakan bahawa kerajaan PH itu jatuh oleh kerana Tun letak jawatan adalah tidak tepat. Ya, kerajaan PH itu jatuh oleh kerana khianat. Pengkhianat Muhyiddin dengan Azmin. Mereka khianat dan kerajaan jatuh ya. Sekarang ni kita kena usahakan supaya kita dapat balik kerajaan itu untuk memenuhi mandat rakyat, kerana mandat rakyat telah bersusah payah mengundi nak serahkan kerajaan kepada Pakatan Harapan dengan tempoh 5 tahun supaya kita boleh cuba perbetulkan apa yang berlaku dalam negara kita hasil daripada pemerintahan Barisan Nasional dan mencorakkan satu budaya politik yang baru, yang telus, yang amanah, yang adil dan sebagainya. Itu kehendak rakyat dan kita akan cuba usahakan. Dalam kita nak mengusahakannya, maka kita kena dapat sokongan 112 ahli parlimen paling kurang. Ni bukan lagi rakyat, tapi ahli parlimen. Sekarang ni soal kita nak dapat majoriti dalam Dewan Rakyat dulu ya. Soal nak kembali kepada rakyat tu, insya-Allah kemudian kita akan usahakan. Kalau kiranya kita gagal ya untuk mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen. Seperti mana yang kita tahu, kita ada 91 ahli parlimen dalam Pakatan Harapan sekarang, iaitu di antara Amanah, DAP dan Keadilan. Kita ada 91. Selepas grup Geng Azmin keluar, selepas Muhyiddin keluar dan PBBM pun berada di luar, secara resminya berada di luar Pakatan Harapan, maka kita ada 91. Kita campur dengan Tun Mahathir, dengan pengikut-pengikutnya yang daripada Bersatu, yang setia, yang tak khianat.
dan kita campur dengan warisan, maka kita ada 107. Ini yang disebut oleh Anwar dalam dia punya pembicaraan live dia, yang dikatakan ada 107 yang dah memang atas dasar PH++, ya. Tapi yang kita nak adalah paling kurang dalam 112, kalau boleh secantiknya paling kurang 115. Kenapa saya sebut 115? Kerana Muhyiddin bila dia ambil alih kerajaan dulu melalui langkah Sheraton dan pengkhianatan yang dia lakukan, dia kata dia ada 115, ya. So paling kurang kita ada 115, kita boleh pergi ke istana dan kita boleh beritahu kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa seperti mana dulu Yang di-Pertuan Agong memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Muhyiddin kerana Muhyiddin dikatakan mempunyai majoriti sokongan Ahli Dewan Rakyat. Maka Yang di-Pertuan Agong kata dia layak untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Begitu jugalah dengan kita, ya. Kalau kita dapat 115 itu, maka kita akan bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong dengan segala senarai ahli parlimen, dan kalau perlu bawa ahli parlimen itu semua bersama turun ke Istana Negara untuk membuktikan bahawa kita ada 115 paling kurang. Tapi kita target kalau boleh 120 lah. Amin. InsyaAllah, ya. Dan yang lain ni adalah merupakan ahli-ahli parlimen secara peribadi. Sama ada mereka daripada parti A ke parti B ke parti C ke parti D ke apa ke, mereka datang dan mereka kata okey, mereka pun tak setuju dengan corak pemerintahan Perikatan Nasional, dan mereka mahu Tun Mahathir ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi sebagai Perdana Menteri, ya. So sekarang ni kita sedang berusaha untuk mendapatkan gambaran mereka sanggup untuk menerima kepimpinan siapa sebagai Perdana Menteri, ya. Ada yang kata dia boleh terima Tun, ada yang kata dia boleh terima Anwar, ada yang kata dia boleh terima Tun ataupun Anwar, dia tak kisah asalkan Pakatan Harapan. Ya, ni yang 107 tu satu hal lah. Ni yang tambahan. Yang tambahan inilah yang kita sedang runding dan kita sedang usahakan supaya insya-Allah kita akan dapatkan jumlah yang diperlukan. Ada banyak yang timbulkan dakwah dan fitnah yang mengatakan bahawa Amanah dan DAP tak sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, ya. Dah khianat Anwar, dah terpegun dengan Tun Mahathir dan sebagainya. Sebenarnya ia tidak benar. Memang calon yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan, iaitu 3 parti ini, Amanah, DAP dan Keadilan, adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tetapi kita hanya ada 91 undi. So sekarang ni macam mana nak lengkapkan? Dalam nak usaha nak lengkapkan, maka ada yang kata dia sanggup terima Tun, tapi dia tak sanggup terima Anwar. Ada yang kata dia sanggup terima Anwar, tapi Tun dia masih teragak-agak dan sebagainya. Lalu inilah yang kita nak cuba selaraskan supaya akhirnya boleh capai satu persetujuan, ya. Anwar pun telah bertemu bersama dengan Tun, dengan warisan, dengan DAP, dengan Amanah dan sebagainya, dan kita telah adakan satu perbincangan dan mesyuarat yang panjang lebar, dan kita haraplah bahawa ianya dapat diselesaikan dengan baik, di mana kedua-dua tokoh ini akan berperanan, ya, untuk mengukuhkan kembali Pakatan Harapan, kerana kedua-dua mereka telah berperanan dalam pilihan raya 2018. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam penjara, tapi tak boleh dinafikan bahawa Parti Keadilan Rakyat pada ketika itu, walaupun Anwar dalam penjara, telah bergerak atas nama Anwar untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat. Begitu juga dengan Tun Mahathir. Maka dua-dua telah berjaya mendatangkan kejayaan pada PRU ke-14, dan insya-Allah kali ini juga mereka akan mendatangkan kejayaan sekali lagi untuk Pakatan Harapan kembali memerintah juga, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Fabi. Jadi sebenarnya kenapa PH Plus ni dilihat sukar sedikit mencari Perdana Menteri, kerana kita bukan nak membebaskan perasuah. Kita bukan ada masalah ataupun nak rasuah orang, terdesak, atau kita bukan boleh tawarkan yang ni dapat menteri timbalan, tidak. Kita dalam kerangka berprinsip, dan kita tak buat ni untuk ala kadar. Dan yang sedang kita pujuk semua telah ditawarkan. Yang kita nak tarik tu semua dah jadi menteri ke, timbalan menteri ke, dah jadi ketua GLC ke, lalu dia orang semua dah dapat mendapat habuan scheme of thing. So keadaannya untuk kita nak tarik mereka memang susah, tetapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya, kita dah nampak ada juga ramai, termasuklah macam Mazli Malik,
Walaupun ditawarkan dia tolak. Ya, ada beberapa ramai jugalah yang ditawarkan mereka tolak, dan saya tidak menolak kemungkinan yang sedang menjawat jawatan sebagai menteri dan timbalan menteri pun seperti mana timbalan menteri bekas timbalan menteri wilayah persekutuan Datuk Syahrudin, Datuk Dr. Syahrudin, dia pun dah dapat pun dia letak jawatan. Dia tak mau terima. Ya, so tak mustahil lah. Kita harap bahawa budaya politik berprinsip yang bukan untuk ghanimah dan habuan akan dapat terserlah di arena politik negara Malaysia. Malangnya yang PAS semua diam. Yang PAS semua diam. Dia semua puas hati. Semua dah dapat. Semua kenyang. Mungkin lah. Saya pun tak tahu. Semua diam. Dia puas hati. Dia dapat apa yang dia nak. Matlamat perjuangan mereka tercapai mungkin. Dan oleh kerana itu mereka diam. Ya. Tetapi untuk makluman rakyat sekalian, kalau kita dapat balik Pakatan Harapan ini, kita dapat bersama dengan ahli parlimen yang sangat berkualiti, ahli parlimen yang berprinsip. Mereka datang bukan kerana ditawarkan jawatan, mereka datang bukan kerana takut dikenakan tindakan SPRM atau apa-apa ugutan, tetapi mereka datang kerana untuk mengembalikan mandat rakyat. Jadi kita doakan semoga Pakatan Harapan dapat jalan keluar dan seterusnya mandat rakyat dapat dikembalikan. Terima kasih kepada YB kerana sudi hadir bersama dalam program saya di channel YouTube Pemiasan. Kepada yang belum subscribe dan bantu saya jangan skip iklan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.